Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Anda sedang menonton Malaysia Hari Ini, edisi 15 September 2021. Semoga keadaannya sihat, ceria, bersemangat. Anda bertemankan kami, saya Sofia Nur Solihatun. Dan saya Nazruddin Rahman. Alhamdulillah, ceria-ceria di pagi Rabu ini. Dan kita bakal memberikan anda sumber inspirasi daripada seorang anak cilik yang berusia 11 tahun. Kalau anak awak memang orang kata sejuk, rahim ibu gitu. Jadi beliau telah pun mengharumkan nama negara Malaysia dengan memenangi bukan satu tapi 3 anugerah peringkat antarabangsa untuk inovasi ya. Betul. Apakah ciptaannya? Siapakah dia? Kita bersama beliau selepas ini. Sedikit inspirasi untuk anda. Bukan calang-calangnya dan sudah tentunya selain itu kita melihat inisiatif anak ini yang boleh membawa teknologi ini untuk digunakan di seluruh dunia akan menggegarkan industri makanan ternakan untuk haiwan. Okey, bukan itu saja, kita juga bawakan bagi anda. Kita sedia maklum ya, di Sarawak kita dikejutkan dengan varian Delta yang semakin menular. 80% daripada jangkitan disebabkan oleh varian Delta dan difahamkan juga data ini boleh tersebar melalui udara dalam masa 15 saat. Jadi hari ini kita akan mengetahui bagaimana cara ini kita memastikan udara yang kita hirup ni adalah segar, bersih dan bebas COVID-19. Khususnya kalau kita bukan saja di rumah tapi di pejabat, di tempat awam, di pusat beli belah dan sebagainya. Bagaimana kita memastikan udara itu bebas COVID-19. Tepat sekali. Macam mana kita nak orang kata nak memberikan satu skala. Macam mana kita nak kira satu persatu zarah-zarah COVID-19 di udara ni? Dah tak nampak. Mungkin tidak ada caranya. Dan kita memberikan anda panduan bagaimana untuk mengudarakan rumah dan juga pejabat anda. Bukan itu saja. Kalau anda sukakan dekorasi, pada hari ini bakal memberikan anda inspirasi di luar rumah. Sebuah rumah kampung yang telah menyediakan sebuah gazebo. Alam begitu cantik. Color-color dia. Dan ala-ala English style begitu. Apa yang dilakukan sini? Ada satu dapur mini yang digunakan untuk kebajikan rakyat sekampung. Manisnya. Manis, betul. Tak bermaksud kita duduk kat kampung, kita boleh ada dekor-dekor ala-ala Inggeris. Siapa kata begitu. Itu kan kita bawakan bukan itu saja, kita difahamkan ramai tertekan ketika ini. Ada inisiatif yang sangat-sangat bagus daripada kakak artis kita untuk mewujudkan satu lagu untuk menyantuni bagi mereka yang tertekan dan boleh dikatakan mempunyai orang kata suicidal thoughts ataupun perasaan ingin membunuh diri. Ini satu topik yang perlu kita bincang secara terbuka dan meluas kerana inilah hakikatnya kita ada rakan-rakan yang memerlukan bantuan. Dan lagu terbaru ini berjudul Harapan mungkin akan memberi sedikit harapan dan cara untuk mereka merasakan yang mereka tidak keseorangan, they are not alone. Betul, itulah dia. Kita memberikan harapan untuk mereka yang tiada pedoman dengan sebuah lagu yang istimewa dan kita bersama dengan pencipta dan penyanyi lagu tersebut insya-Allah di Malaysia Hari ini. Insya-Allah. Dan dalam kita Selangor dan kawasan-kawasannya sewaktu dengannya dah pun beralih ke fasa 2 Sofia. Sofia dah pergi mana? Saya tengok Instagram dah berjalan-jalan dengan anak semua, alhamdulillah, dan SOP tetap dijaga. Syabas Sofia, syabas. Terima kasih. Nah, bagaimana? Anak dah bawa keluar ke sini ke sana ke belum lagi? Ke masih takut-takut? Untuk saya sebab anak-anak saya terlalu lama di rumah, jadi mereka ada rasa sangsi. Saya cakap terang-terang, dia spray diri, dia pakai masker dan sebagainya, tapi dia pergi keliling rumah aja. Lepas tu balik. Anak awak sendiri yang takut? Masih ada ketakutan di sana. Means Naz dah mendidik dengan sangat-sangat baik. Takut juga nanti bila semuanya dibuka nanti, fasa 2, 3 dan keempat, itulah dia susunan dan saranan daripada kerajaan. Kita harus mula beranikan diri semula. Betul. Bercakap yang berani ini, hakikatnya walaupun kita diberi kelonggaran untuk bergerak bebas ke sana ke sini dan banyak juga video yang kita melihat di taman-taman rekreasi, ada yang menjaga SOP dan ada yang ramai yang tidak menjaga SOP. Kita tak nak menekankan perkataan inilah, tetapi inilah hakikat dia. Kalau kita memilih untuk membawa anak-anak kita keluar untuk bebas menghirup udara secara bebas dan luas ini, kita harus cakna sedikit sebanyak kerana ada di antara varian-varian ini boleh tersebar melalui udara. Tapi itulah dia, antaranya kita melihat antara mereka jaga jugalah bukan saja SOP tetapi kebersihan kawasan itu. Saya kira itu sangat penting melambangkan identiti kita sebagai manusia ni. Adakah kita boleh menjaga kebersihan atau tidak? Sangat penting. Dan jangan lupa ya, anak-anak di bawah 17 tahun masih belum mendapatkan vaksinasi. Jadi kemungkinan untuk menyebarkan virus kepada mereka yang tidak ada perlindungan sangat tinggi. Jadi kita pernah melihat apa yang pernah berlaku sebelum ini apabila kita pernah membuka sempadan untuk merentas daerah ya. Melambung tinggi kes kita. Jadi sekarang ini janganlah
orang kata pisang berbuah dua kali. Janganlah baik begitu ya. 100% pada ialah perbuatan kita dan cara kita menjaga disiplin ini. Tak ada orang pantau kita dah. Kita pantau sama sendiri ya. Betul. Jadi siapa yang kita teruja sekarang ni, rakan setugas kita Fazli Fuad. Dia terus ke Ulu Yam. Dia terus ke Ulu Yam dengan keluarganya. Tapi kita pun sikit sebanyak mintalah Fazli. Fazli, ambil video sikit, buat stand up sikit. Jadi kita bersama dengan Fazli Fuad di Ulu Yam. Macam mana keadaan dia di sana? Mina, tutup Mina. Kau nak nasi goreng? Kau tadi kata nak nasi. Hai, Assalamualaikum semua. Okey, disebabkan kerajaan dah pun melonggarkan SOP untuk aktiviti sukan, riadah dan juga rekreasi. Jadi saya mengambil kesempatan lah hari ini hari yang pertama untuk berjalan, bersia-sia dan juga beriadah bersama dengan keluarga kan. Tapi kalau anda semua yang nak beriadah, perlu diingatkan supaya anda semua dapat mematuhi SOP lah. Contohnya dekat sini kalau nak masuk tadi kena imbas suhu, lepas tu kena scan MySejahtera. Kalau yang nak bermain air pun dekat sini, mereka perlu ada penjarakan juga kan. Tak bolehlah semena-menanya boleh mandi dan sebagainya. Tapi inilah dia kelonggaran yang telah pun diberikan. Kita harus ambil kesempatan ini untuk kita nak meriliskan emosi kan. Sebab kita dah beberapa bulan berada dekat rumah dan dalam masa sama juga saya rasa memberikan sedikit nafas barulah untuk resort ini, homestay dan juga hotel. Okey, saya nak bersedia untuk mandi. Kita jumpa nanti. Okey. Jadi kena ambil kesempatan ni lah kan, kelonggaran yang telah pun diberikan ni untuk kita beriadah. Bawa lah family, contohnya macam adik ni kan. Adik ni dengan ceritanya, dia jaga kat ayah dengan mak dia. Mak ayah bila nak keluar kan. Jadi kerajaan dah pun melegahkan SOP. Duduk sini. Seronok tak? Seronok tak? Seronok? Alamak tak, adik ni pun dah seronok kan. Jadi kena ambil kesempatan ni lah untuk beriadah. Bukan apa, sebab kadang-kadang kita sebagai keluarga, ibu bapa kena tengok jugalah perkembangan anak-anak ni. Takut anak stres kan. Bukan saja anak-anak, malahan kita pun sama untuk kita jaga kesihatan mental kan. Okey, jadi kalau anda semua yang mungkin nak beriadah, bercuti dan sebagainya, perlu diingatkan supaya anda tetap menjaga SOP. Okey, kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye. Bye adik. Bye. Bye. Kita belakang masa tersenyum. Ya Allah. Je, seronok Sabar je lah. Aku pun macam nak buka baju sekarang nak terjun dalam sungai. Kan? Tapi anak siapa kau kacau tu Fazli? Rata-rata tiba-tiba siapa anak orang. Nasib baik lah kau ni muka baik, tahu tidak? Tapi kita tengokkan kawasan tu, macam ada setengah kawasan viral sebab penuh dengan orang, tak jaga SOP. Tapi inilah dia, kita sebagai ibu bapa ni boleh bawa anak keluar. Seperti Fazli, kita melihat dan menilai kawasan tu selamat atau tidak, penuh atau tidak. Betul. Kalau semua bebas, semua bersih, insya-Allah macam Fazli lah boleh bawa anak-anak semuanya. Kalau kita tengok kawasan di Ulu Yam tu, semuanya menjaga kebersihan. Itulah dia khazanah negara kita. Jadi apa yang kita sedih di sini, apa yang tak begitu comel ya Sofia, adalah insiden yang berlaku di Sungai Pisang yang kita ingin bawakan kepada anda semua. Saya tahu dah pun viral di media sosial dan sebagainya. Tapi ulasan kita dari Malaysia hari ini, inilah perangai rakyat Malaysia yang sangat-sangat saya tak suka ya. Antara lain
di Malaysia ni khazanah hutan kita ada hutan yang paling tua di Malaysia, 130 juta tahun, lagi tua daripada hutan yang terbesar di dunia iaitu Amazon ya. Dan ini cara kita menjaga kebersihan atau khazanah negara kita. Jadi kita sarankan dari Malaysia hari ini untuk rakyat Malaysia, siapa yang nak kutip sampah di hutan tu kalau anda membuangnya di sana. Betul. Daripada bahan-bahan makanan, sisa-sisa makanan, kepada lampin bayi pun ada juga ya. Ya, betul. Kita fikirkanlah walaupun orang tak nampak kita lakukan apa, mungkin tak ada orang menilai buang sampah dan sebagainya, tapi tolonglah kita jaga integriti kita sendiri. Yes. Kita ni satu rakyat, saya rasa kita dah melalui banyak perkara, diberikan kebebasan seperti ini. Tolonglah beringat-ingat. Kalau kita melihat seseorang itu tertinggal sampah, kita tegur. Jangan kita diamkan diri saja. Kalau kita diam diri, maksudnya kita pun sama, kita betul, bersubahat. Kita bersubahat. Ya. Baiklah, kita berehat seketika di Malaysia hari ini dengan insya-Allah dengan peringatan kepada rakyat Malaysia, dan selepas ini kita bakal mengupas topik tentang pengudaraan dan panduan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan untuk kita ikuti demi kesejahteraan kesihatan kita. Terus bersama kami di Malaysia hari ini. Boleh kita kongsikan didapati mana-mana sahaja. Ini adalah dinamakan air quality detector ataupun kita membaca takat CO2 yang ada dalam udara kita. I see. Jadi betul juga macam kita nak kira zarah-zarah COVID-19 di udara ni, nak kira satu persatu, mata pun tak nampak. Jadi peralatan seperti ini tidak dapat orang kata mengira zarah-zarah COVID-19, tapi dapat memantau keadaan karbon dioksida yang kita nafas keluarkan. Betul. Kita difahamkan kalau dalam ruangan yang tertutup seperti ini, asalkan bawah 1000 bacaan CO2 ni adalah dikira alhamdulillah selamat di kita. Di MHI ni adalah 410 sahaja. Jadi 410. Dikira pengudaraannya considered ataupun dikira sebagai okey lah. Sangat bagus. Sangat bagus. Kalau apa tu para penonton di luar sana lihat kita berdua saja ke setakat ini, lain semua orang jauh betul. Ada satu kameraman sana, satu kameraman sana, jauh betul. Rasa tak mesra langsung. Tapi semuanya untuk keselamatan diri. Jadi berbanding varian pertama Alpha yang menular di seluruh dunia ya. Sekarang varian Delta yang berleluasa di negara ini, seperti Sofia katakan sebelum ini di Sarawak ya, lebih 80% daripada jangkitan adalah varian Delta yang varian Delta ni istimewa sikit. Kerana mutasinya membolehkannya tersebar melalui udara dalam masa 15 saat. Betul. Dan kalau kita melihat mengapa CO2, apakah kesinambungannya dengan varian ini, agak bahaya kan CO2 maksudnya. Kalau tinggi, banyaklah orang kata molekul-molekul air yang boleh tersebar dan kita boleh hidup semudah-mudah berada dalam satu bilik dengan seorang yang terjangkiti. Dan kita juga ada sedikit laporan berkenaan dengan pengudaraan di rumah ya. Ya, apa kata kita saksikan dahulu. Ruang dalaman rumah sudah semestinya menjadi antara lokasi pilihan keluarga bagi meluangkan masa bersama-sama, terutama ketika musim wabak COVID-19 ini. Namun, kita sebenarnya masih berisiko untuk dijangkiti virus itu jika terdedah dalam ruangan yang tiada pengaliran udara yang baik. Pengudaraan yang lemah boleh menyebabkan aerosol ataupun zarah virus yang lebih kecil digantung di udara lebih lama serta mampu bertahan selama beberapa jam. Dengan meningkatkan pengudaraan di dalam rumah seperti membuka tingkap dan pintu serta penetapan penyaman udara yang betul, mampu mewujudkan suasana yang lebih baik dan segar. Bagi membantu masyarakat untuk lebih memahami kaedah dan sistem pengudaraan, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dengan kerjasama Kementerian Sumber Manusia KSM telah mengeluarkan garis panduan yang merangkumi persekitaran kemudahan kesihatan, kawasan awam, tempat tinggal dan bukan kediaman bagi rujukan bersama. Jadi terima kasih kepada Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Sumber Manusia ya kerana mengeluarkan panduan ini untuk rakyat Malaysia menjaga dan memantau kualiti udara mereka. Jadi kita bersama-sama ahli-ahli jawatan kuasa ini iaitu pengurusinya Professional Technologist Hazlina Yon, Ketua Bahagian Pengurusan Kimia Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja dan juga merangkap pengerusi jawatan kuasa, dan juga Engineer Mokhtar Sabtu,
Ketua Seksyen Konvensyen dan Penyelarasan Kimia Kebangsaan, bahagian pengurusan kimia juga dari Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Kerja, merupakan seorang ahli jawatan kuasa. Assalamualaikum kepada guest-guest kita. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Mungkin kita mulakan perbincangan kita bagi mereka yang tidak begitu tahu berkenaan dengan konsep pengudaraan yang terbaik secara asasnya, secara mudah untuk difahami. Apakah yang boleh diuraikan berkenaan terma ini? Kita mulakan dengan Puan Hazlina dulu. Silakan Puan Hazlina, jangan lupa unmute mic anda. Alhamdulillah. Silakan Puan. Teruskan Puan. Okay, kualiti udara dalaman di rumah adalah ataupun indoor air quality adalah bermaksud kualiti udara yang bebas daripada bahan cemar ataupun kontamina yang boleh memberi kesan kesihatan dan keselesaan pada penghuninya. Itu dimaksudkan dengan kualiti udara dalaman. Okey, mungkin ada Sedikit kesilapan gangguan. teknikal di sana. Ya. Kalau boleh Puan, kita kena mutekan mic Puan seketika ya. Itulah dia. Itulah yang terjadi bila kita bekerja dari rumah. Ya. Jadi sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada guest-guest kita. Kebiasaan norma baru ya. Norma baru. Jadi insya-Allah kalau kita dapat bertanya dengan Engineer Mokhtar Sabtu pula ya. Mungkin mikrofon beliau alhamdulillah boleh berkongsi. Jadi antara panduan-panduan yang diberikan tu, saya nak tahu tentang peralatan-peralatan yang boleh digunakan. Ada yang membuat investment lah, membeli air purifier atau pembersih udara, ada yang membeli pengayon udara, ultraviolet light dan sebagainya. Jadi semua ni memakan kos yang tinggi untuk invest ya. Jadi apakah sejauh manakah keberkesanan alat-alat ini dalam menjaga kualiti udara kita? Dipersilakan Encik Mokhtar Sabtu. Okey, terima kasih Cik Nas. Okey, memang kita ketahuilah di pasaran ni banyak peralatan-peralatan yang dikatakan boleh membantu membersihkan udara di dalam suatu kawasan. Memang kita menggalakkanlah pihak-pihak di luar sana menggunakan peralatan-peralatan yang boleh membantu membersihkan udara. Sebagai contohnya, kita boleh menggunakan portable air purifier yang boleh membersihkan udara dari segi partikel ataupun zarah-zarah terhampai ataupun ionizer yang dikatakan boleh membersihkan virus-virus ataupun bahan cemar yang terdapat dalam suatu kawasan. Baik, Cik Buta, kita melihat ini antara panduannya seperti buka tingkap dan sebagainya. Tetapi bagi kawasan-kawasan yang mungkin sedikit tertutup, mungkin sedikit gangguan di situ. Mungkin bagi kawasan seperti pejabat ya yang menggunakan orang kata penghawa dingin yang centralized, terpusat. Terpusat. Jadi hakikatnya udara itu dikongsikan di seluruh bangunan. Jadi sekiranya mempunyai sistem sebegini, bagaimana kita nak memastikan udara kita bebas COVID-19 dan juga sebarang virus dan bakteria yang lain? Silakan, Cik Mokhtar. Okey, berdasarkan kajian-kajian, kalau kita tengok pada literature review ataupun kajian-kajian yang telah dijalankan di luar negara, belum dapat dibuktikan secara saintifik bahawa COVID-19 ni boleh memasuki dalam sistem pengudaraan, terutamanya pengudaraan kita panggil centralized aircon lah. Yes. Di pejabat kita ni, kita ada kebanyakan pejabat-pejabat menggunakan centralized aircon. So dalam centralized aircon ni, kita ada sistem AHU, Air Handling Unit. So dalam Air Handling Unit ni adalah tempat di mana kita boleh menapis udara yang kita supply dari return. So apa yang pentingnya dalam panduan kita ni, seboleh-bolehnya udara daripada luar tu dia ada damper, kita buka is 100%. Tetapi kita kena pastikan bahawa kalau kita nak buka tu, sistem tu boleh berfungsi. Dia boleh bersistem. So bila kita dapat udara yang bersih daripada luar, dicampur dengan udara kita yang kita return daripada udara ruang di pejabat, so kita akan mendapatkan udara yang lebih baik lah. Kita nak perlukan fresh air. So that's why kita akan panggilkan sistem pengudaraan, kita panggil ventilation system. Okey. Kalau kita sebut ventilation system ni, dia bermaksud
kita ambil udara daripada luar, campur dengan udara kita campur dengan udara yang masuk daripada sistem kita. So kita supply kepada bahagian-bahagian di office ni lah. Baiklah, jadi kalau masih sedang dalam pengajian, insya-Allah kita terus tetap buka pintu walaupun ada pengudaran di sana. Tapi yang saya nak tahu ni tentang julat suhunya. Dikatakan dalam panduannya ya, julat suhu penyamaan udara yang disyorkan adalah antara 23 darjah hingga 26 darjah dan juga kelembapan relatifnya 40 hingga 70%. Boleh tak Puan Hazlina terangkan kenapa? Okey, suhu yang kita dalam range yang kita sebutkan tadi, yang disebutkan oleh Cik tadi, 23 hingga 26, itu adalah sesuai untuk di kawasan kita lah, iklim tropika, yang mana boleh memberi keselesaan. Dan relative humidity yang ditetapkan ini sebenarnya diambil daripada Tata Amalan Industri Indoor Air Quality ataupun Kualiti Udara Dalaman 2010, yang mana dalam range ini memberi keselesaan thermal dan relative humidity yang tidak boleh terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi boleh menyebabkan berlakunya kulat. Terlalu rendah juga akan menyebabkan kekeringan, sakit tekak dan sebagainya. Jadi within range tadi itu adalah yang terbaik untuk iklim tropika dan juga untuk keselesaan rakyat penduduknya. Untuk menghalang kulat daripada membiak dan juga virus COVID-19 juga boleh membiak dalam keadaan seperti itu kan. Itulah sebabnya. Terima kasih banyak-banyak. Saya ingin tanyakan jugalah, mungkin kembali kepada Encik Mokhtar ya. Daripada sudut kawasan awam seperti pusat membeli belah dan sebagainya, mungkin sedikit sebanyak sebagai satu langkah berjaga-jaga, precaution. Kerana kita fahamkan shopping mall ni memang orang keluar masuk sentiasa. Dan juga pengudaraannya itu katakan orang kata centralized. Jadi bagaimana kita sebenarnya sebagai orang awam ataupun penjaga premis boleh memastikan kebersihan udara itu untuk keselamatan semua? Okey, kalau kita cerita pasal shopping kompleks, memang kita tahulah sistem pengudaraannya adalah sistem setempat. Dalam panduan kita ni, kita nyatakan bahawa seboleh-bolehnya, seperti saya kata tadi, sistem kita mengambil udara 100%. Daripada udara luar 100%. Seboleh-bolehnya. Tapi bergantung pada sistem lah. So yang paling pentingnya kita nak pastikan bahawa terdapatnya pengudaraan. So apa langkah kita nak pastikan bahawa ventilation ni adalah efektif? Dengan cara ini kita mengukur kandungan karbon dioksida. Karbon dioksida ini merupakan salah satu indikatif ataupun tanda aras untuk memastikan bahawa pengudaraan kita adalah pengudaraan yang baik. So dalam kita punya panduan Industry Code of Practice IEQ 2010 yang dikeluarkan oleh Jabatan Keselamatan dan Staf Kerajaan menyatakan bahawa pada satu masa kandungan CO2 ni tak boleh melebihi 1,000 watt per minit ppm. Kita kena pastikan bahawa karbon dioksida ni tak melebihi pada masa pada kadar 1,000 watt per minit. Yang itu yang paling penting. Kalau kita measure dia lebih daripada 1,000 watt per minit, ini menunjukkan bahawa kadar pengudaraan adalah tidak efektif. So cara kita untuk nak meningkatkan, nak memastikan CO2 ni kurang, bawah daripada 1,000, seperti saya kata tadi, meningkatkan kadar pengaliran udara daripada udara luar tadi, itu yang pertama. Yang kedua ni, kita boleh menghadkan orang yang masuk ke dalam shopping complex tu. Sebab orang yang ramai ni, seperti kita tahu, kita sedut udara oksigen kan. Kita manusia sedut oksigen, kita mengeluarkan CO2. So bila ramai orang, CO2 ni akan meningkat. So penggunaan yang sedia ada tu tak cukup untuk mengurangkan kadar CO2 ni lah. Itu salah satu cara yang terbaik untuk kita memastikan bahawa penggunaan kita ni adalah kalau saya tengok tu ada 700 lebih lah. So menunjukkan bawah 1,000. So penggunaan di MHI ni okeylah. Alhamdulillah. Jadi studio di MHI selamat. Alhamdulillah. Tapi yang peliknya Encik Mokhtar, bila saya pegang dan saya nak eksperimen lah, saya dekatkan diri saya dan saya hembus sikit,
Saya boleh nampak nombor dia naik, nampak tu. Jadi memang berkesan. Memang berkesan. Jadi kita syorkan suatu investment yang bagus ke untuk dapat CO2 meter untuk menjaga pengudaraan di tempat kerja dan juga di rumah. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada ahli-ahli jawatan kuasa kita di sini. Terima kasih kepada Engineer Mokhtar Sabtu dan juga Puan Hazlina Yon di atas taklimat anda begitu. Terima kasih. Alright, jadi semoga semua terus kekal selamat. Ambil inisiatif lebih dan memastikan udara kita selamat. SOP dijaga. Pesalahnya untuk kita cek juga udara kita. Dan kita akan berehat seketika sekembalinya. Kita akan bersama mendengarkan kisah anak berusia 11 tahun ini membanggakan negara kita di persada dunia. Inspirasi anda di pagi hari. Sambil tu saya eksperimen sikit dengan mesin anda. Oh, memang berfungsi. Alhamdulillah. Semuanya selepas ini di Malaysia Hari Ini. Masih menghidupkan pagi anda di MHI dan tentunya kita akan berbincang berkenaan adik ini yang membanggakan kita semua. 11 tahun saya tak tahu apa lagi saya buat dulu. Tapi adik ini sudah mencipta satu inovasi untuk mencipta makanan bagi haiwan-haiwan ternakan yang boleh digunakan idea ni di seluruh dunia, Nas. Itulah dia. Jangan main babi doll saja, Sofia. Alamak, itulah dia. Jadi di sini ciptaan beliau begitu penting ya, iaitu makanan haiwan ternakan. Kenapa sangat penting dan kenapa ciptaan ini mampu menang begitu banyak anugerah ya? Jadi murid tahun 5 dari Sekolah Metodis Kuantan ini telah memenangi 3 anugerah peringkat antarabangsa, mengalahkan lebih 600 peserta dari 70 buah negara untuk memenangi anugerah pencipta muda terbaik ICANN 2021. Jadi bersama-sama kita adalah Inspirasi Pagi, Cik Mariam Muzamil dan ayahnya Profesor Madya Dr. Muzamil Hassan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Sofia. Yes, manis Cik Mariam. Pagi-pagi sekolah pula tu. Semangat tu bagi sekolah hari ni. Walaupun tengah cuti sekolah. Okay, Mariam, kita tanya Mariam dulu. Apa perasaan Mariam? Seronok ke tak seronok? Pernah sangka tak boleh mengalahkan 600 peserta lain di seluruh dunia? Apa perasaannya Mariam? Seronok. Bangga. Jadi siapa yang menjadi pendorong atau sumber inspirasi ciptaan Mariam? Semasa Greta Thunberg. Greta Thunberg, ibu bapa. Jadi adalah ayah kat sebelah tu tolong-tolong sikit begitu kan. Kan saya pun ada anak profesor. Jadi kalau anak tengah dalam kesusahan, kita ibu bapa mesti akan mendorong dan menolong dan sebagainya. Jadi untuk profesor pula, kalau orang kata melentur buluh ni biarlah dari rebungnya kan. Tapi apakah strategi untuk memaksimalkan potensi Mariam di sini? Adakah Profesor akur dengan minat semula jadi Mariam dan membiarkan Mariam meneroka kebolehan dan minat sendiri? Atau Profesor ada formula atau dorongan, ada rejim tersendiri untuk melatih anak? Silakan. Terima kasih, Nas. Sebenarnya memang saya dan isteri memang tidak memaksa Mariam ni. Kalau tengok Mariam ni, dia ada pendiam, tapi dia buat berdiri lah. Ada beberapa benda yang dia minat dan juga kami, saya dan isteri banyak beri galakan lah. Kalau tengok memang dia minat kepada perkara-perkara yang kreatif dan inovatif. Jadi saya pun ada pengalaman dalam bidang penyelidikan, jadi kita cuba bantu mana yang boleh, tapi memang apa produk Mariam ni memang 100% daripada idea dia sendirilah. Wow. YouTube, pembacaan dan sebagainya. Morning. Tahniah. Mariam, kita nak tanya kat Mariam, apa momen tu bila keluar dengan ayah, dengan keluarga yang membuat... turn off our mics kan? Oh my goodness. Okey. Mungkin ada kepincangan di sana. Minta maaf. Tapi kita antara kepada Mariam, bilakah momen tu bila Mariam tersedar yang cengkerang ni kulit udang ni boleh digunakan untuk dijadikan satu orang kata projek ataupun satu usaha yang boleh dilakukan oleh Mariam untuk menunjuk dunia ni ini boleh digunakan untuk jadi makanan bagi bahan ternakan. Mariam. Semasa saya pergi makan bersama keluarga di restoran makan laut di sekitar Kuantan, saya dapati ada banyak kulit udang dan siput-siput yang dibuang. Dari situ, saya ambil inisiatif untuk mengkaji bagaimana cara untuk menggunakan semua bahan buangan itu.
Sedapati bahan itu mempunyai chitin dan kalsium yang berpotensi dijadikan makanan haiwan ternakan. Kenapa makanan haiwan ternakan? Kerana dalam berita dilaporkan harga ayam, ikan, lembu naik kerana makanan haiwan terutamanya yang diimport naik harga. Betul. So anda orang kata you identified a problem, ada masalah di luar sana dan anda menggunakan inovasi untuk solve the problem. Tengok keadaan semasa ya, harga ayam naik ya. Oh, harga ayam naik dan juga ini merupakan Bagus, global Mariam. issue ya. Global issue. Jadi di sini untuk kita orang kata wrap up lah, dah mencapai 3 anugerah ini. Apa cita-cita Mariam sebenarnya? Saya tak sure lagi, tapi kalau sekarang cita-cita saya untuk jadi saintis kot, profesor. Seorang Jadi profesor. Adakah ayah menjadi orang kata pedestal utama atau pendorong utama? Nak jadi macam ayah ke profesor? Ya kot. Alah sejuknya hati ayah tengok ayah tersenyum lebar gitu. Jadi kami dari Malaysia hari ini mengucapkan yang terbaik tahniah buat Mariam dan anda sekeluarga ya, dan teruskan usaha anda untuk mengharumkan nama Malaysia. Tahniah juga kepada profesor. All the best. All the best, Terima Mariam. kasih. Terima kasih. Itulah dia. Kita sebagai ibu bapa ni kan, dorongan kita tu sangat-sangat penting juga. Anak kita mungkin dia ada kecenderungan, tetapi peranan kita untuk membuatkan mereka berani untuk ambil langkah tu. Ada orang yang bertanya kepada saya ya, kenapa tu inovasi dia hanya makanan ternakan haiwan? Specifically. Boleh menang 3 anugerah. Ada orang yang buat begitu tinggi teknologinya dan sebagainya, tapi it's about solving problem, satu masalah yang ada di sana ya. Okey, baiklah. Daripada inspirasi kita ke dekorasi pula, Sofia. Betul. Untuk memberi inspirasi juga. Betul. Kita sebutkan berkenaan kawasan kampung ni, tak semestinya hidup kampung, tak boleh nak berdekor-dekor ala-ala Inggeris. Kita boleh dekor main dengan warna. Kita saksikan kisah ini, dekorasi laman pondok menggunakan warna-warna seperti merah jambu dan Tiffany blue. Dapur mini dijadikan tumpuannya. Sementara itu, let's have a spot of tea. And some scones, please. Saksikan. Hikmah memanfaatkan masa. Ketika Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB tahun lepas, pasangan suami isteri ini akhirnya berjaya membina sebuah pondok kecil yang sekian lama diimpikan di halaman rumah mereka. Kebanyakan pondok di halaman rumah dijadikan tempat untuk anak-anak bermain. Tetapi bagi Nur Suryati Mat Junid dan suaminya, Mat Safizi Osman, mereka membina pondok ini bertujuan untuk dijadikan dapur mini di bahagian luar rumah. Menetap di Sungai Petani Kedah, konsep ala Inggeris dan membina sepenuhnya melalui kaedah do it yourself DIY dipilih dengan cita rasa tersendiri. Tercetusnya idea untuk buat pondok ini setelah melihat rakan FB kedainya berkonsepkan English style, jadi kami pun berminat nak buat sama macam tu juga. Konsep pondok ni kami nak buat tempat masak-masak. Pondok ni kami buat sendiri bersama dengan sepupu. Kos yang melibatkan membeli barang sebanyak RM2,000. Pondok yang lengkap dengan peralatan memasak secara tidak langsung menjadi ruang utama mereka seisi keluarga. Selain melakukan aktiviti memasak, dapat juga mereka bertukar pandangan bersama anak-anak tercinta. Bukan itu sahaja, setiap kali menyajikan hidangan istimewa, mereka pasti akan berkongsi rezeki dengan jiran tetangga. Dengan adanya pondok ini dapat memberi inspirasi dan idea kepada kawan-kawan untuk membina juga pondok seperti ini.
Kembali bersama kita di Malaysia hari ini. Sofia dan Nas menceriakan pagi anda, insya-Allah. Dan seterusnya kita bakal war-warakan sebuah kempen istimewa dari Nestle Malaysia yang telah melancarkan kempen ganjaran vaksin. Sudahkah anda mendapatkan vaksin? 1 dos, 2 dos? Ini dia. Nestle Malaysia menawarkan voucher RM20 kepada 25,000 pemenang bertuah dan bertujuan untuk menggalakkan rakyat Malaysia mendaftar vaksinasi melalui aplikasi MySejahtera. Jadi kita berganding bahu, kita sama-sama melawan COVID-19. Di samping itu, terimalah voucher RM20 untuk 25,000 rakyat Malaysia. Kita gandeng bahu, hentikan COVID-19. Betul. Saya tumpang gembira lah bagi anda semua yang telah pun bertukar sijil putih tu jadi sijil kuning pas 14 hari 2 dos vaksinasi. Syabas kepada anda. Belum lagi, jangan risau, sabar, anda akan dapatkan vaksinasi penuh sijil itu. Ya, baik. Kita juga membawakan bagi anda ini satu isu yang pasti memerlukan penekanan sedikit sebanyak rakan-rakan kita yang mempunyai mungkin suicidal thought, satu perasaan untuk membunuh diri, dan lagu terbaru ini diwujudkan khas untuk membantu rakan-rakan kita. Kita saksikan lagu ini terlebih dahulu, Harapan daripada Sarimah dan juga Damien. Terdetik di dalam hati, adakah ini yang perlu dilalui? Saban hari bertemankan kegagalan tergelincir, walau terbentang luasnya landasan, andai jatuh tersungkur, kita bangkit bersama walau luka, walaupun perih terasa, bersama-sama kita terus melangkah. You are not alone, but you feel as though you wish it all would end. Reach out your hand, just let me in, my friend. Just let us in. Ooh, as a friend. And you may feel life isn't fair. You may feel like no one cares. Pause a while and think it through. There is always hope for you. Bersama-sama. Andai jatuh tersungkur, kita bangkit bersama dan kita bangkit di pagi hari bersama dengan Cik Puan Sarimah. Yang lama kita tak jumpa, masih berseri di pagi hari, dan juga Damien Mikhail, orang kuat VE, dan juga pelopor Soul Street. Cik. Wow. Assalamualaikum, selamat pagi anda berdua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Good morning. Selamat pagi. Good morning. So nice to see your faces in the morning. It's awesome, and saya harus orang kata akur, program yang dibawakan ini sangat-sangat diperlukan buat masa sekarang. Saya kongsikan sikit statistik untuk anda semua ya. 638 kes bunuh diri dilaporkan berlaku di negara ini antara Januari dan Julai bulan ini sahaja. Belum sampai hujung tahun lagi. Peningkatan 143%. Is this why the both of you started collaborating? Please ceritakan sikit macam mana jalan cerita harapan. Hai Nas, hai Sofia. Selamat pagi. Thank you. Terima kasih kerana menjemput kami.
Okay, so Nas, basically kita orang decided untuk buat lagu ini di bawah ataupun dikuasakan oleh AWAS, which is Awareness Against Suicide, sebuah NGO di bawah Zuriat Care, iaitu Yayasan Zuriat Care. And we decided setelah 2 bulan berbincang panjang between myself and AWAS untuk membuat sesuatu yang boleh menyentuh hati orang ramai, insya-Allah, supaya boleh membuka bicara dengan lebih normal tentang isu ini. Bukan kita menggalakkan, tetapi kita mencegah dengan education. Dengan kita membuka perbincangan itu, insya-Allah diharapkan bahawa semua orang boleh rasa tidak keseorangan dan boleh meminta bantuan yang diperlukan. Kerana stigma tentang kesihatan mental seperti kita tahu sangatlah menakutkan dan menyebabkan ramai malu untuk ke depan untuk meminta bantuan disebabkan rasa takut nanti orang menilai dan sebagainya. So apabila saya berbincang dengan pihak AWAS, kami bersama-sama menjemput Damien Mika, seorang rakan saya yang telah lama saya kenali, kerana saya tahu, I know that dia memang orang yang sepatutnya dialah yang paling ngam dengan untuk menghasilkan lagu yang akan menyentuh hati orang ramai. So tapi kita work backwards. Kita bermula dengan video klip dengan konsep itu dan kami menghasilkan lagu dari situ. Okey, jadi saya suka memang backwards, mungkin ada formula yang di situ, tapi saya suka apa yang disebutkan oleh Cik Puan sendiri untuk membuka peluang ini untuk mereka, kita semua lebih terbuka berkenaan topik ini. Jadi bagi Damien, selaku penulis lirik, kita sedia maklum bagi setiap satu individu yang mengalami keadaan seperti ini, perasaan ini membunuh diri, bukan satu kes yang mudah. It's very specific. Setiap orang ada kisah sendiri. Jadi bagaimana lagu ini boleh membantu setiap satu personality yang mempunyai permasalahan mereka sendiri? Kongsikan, Damien. Okay, thank you. Well, sebenarnya lagu ni dicipta oleh saya dengan seorang komposer baru yang bernama dan lagunya ditulis oleh Aslam Makhluk dan ditulis Damien? Ya. Sorry, apa tu, audio Damien macam tak clear sikit. Mungkin ada orang tengah tengok cerita dan gunakan wifi kot. Tak apa, dia tengah nak selesaikan sekarang. Mungkin ada lag sedikit. Tapi Damien yang menghasilkan lagu ini. I think he can sambung sekarang. Okay, Damien? Okay, yes. Yes, better. Okay, saya menghasilkan lagu ini bersama Haris Augustine, seorang komposer baru. Dalam masa 4 hari sebenarnya. 4 hari? Sebab kita dapat call daripada Cik Puan sendiri dan Cik Puan pun ada contribution dalam lyrics, penulisan lirik dia. Sebab kami, di mana yang Cik Puan katakan tadi, kami work backwards. Kami dah fikirkan music video dulu, dan kami author dan build, kita bina lagu ni based on the storyboard of music video lah. Jadi dalam masa 4 hari, you memang genius, musical genius lah begitu. Tapi saya rasa ada dorongan yang mungkin lebih kuat di sana. Jadi ada kita terbaca di akhbar, Damien Mikael mendedahkan bahawa beliau mengalami masalah takut jumpa orang ataupun anxiety. Seperti Sofia katakan tadi, ada manifestasinya berbeza je. Jadi untuk Damien, adakah ini tercetus daripada anxiety anda, takut jumpa orang? Ceritakan pengalaman anda sikit. Okay, anxiety ni dia ada levels yang berbeza kan, dan dia mental health pun ada levels yang berbeza. So of course saya ni memang anxiety yang boleh dikatakan mild anxiety lah. Cuma saya mungkin develop benda ni pada awalnya saya rasa sebab dulu saya hisap rokok. Lepas tu berhenti secara cold turkey. Bagus, Alhamdulillah. Nak manage saya punya emosi dan nak kawal emosi ni dengan withdrawal syndrome lah, dengan apa benda ni semua, dengan keadaan sekeliling, dengan limelight waktu dulu. Of course benda tu sedikit how to say, it affected saya punya productivity sikit. Tapi
benda ni saya dapat manage bukan saya ada sistem daripada keluarga saya, daripada kawan-kawan saya, dan juga saya pun ada juga jumpa meminta pandangan daripada pakar lah, sebab kita kena clean diri kita. What important kita kena pergi minta bantuan mencari solusi so that kita ada masalah kita, baru kita boleh menyelesaikan masalah kita, insyaAllah. Alhamdulillah, Damien mempunyai support system yang sangat-sangat bagus. Sokongan keluarga dan yang tersayang sangat penting untuk kita keluar dari kemurungan dan juga mungkin ada cubaan untuk membunuh diri dan sebagainya. Tapi nak bertanya kepada Cik Puan Sarimah, saya teruja dengan statement anda untuk kikiskan stigma bunuh diri, dan saya rasa kerajaan juga telah pun mengambil cabaran ini. Sokongan terhadap usaha dekriminalisasi cubaan bunuh diri, usaha bagi pindaan atau pemansuhan Seksyen 309 Kanun Siksaan yang menyabitkan cubaan bunuh diri sebagai kesalahan jenayah. So it used to be a crime to try to kill yourself, and now the stigma must change. What are your comments, Sarimah? Oh, audio. Cik Puan, audio. Unmute. I believe that, thanks Naz, I believe that's a quote yang memang outdated, dan sebabnya mungkin perasaan kita seperti biasa dengan topik-topik yang sensitif ya, yang berjiwa. Kita takut pada subjek itu. Bila kita takut pada sesuatu, kita bayangkan sesuatu yang tidak pernah. Seperti bincang tentang subjek mengambil nyawa, mungkin dia akan bertambah lagi. Tetapi sebaliknya, kalau kita lihat statistik dan juga di negara-negara lain, termasuk negara-negara Islam lain, di mana ada perbincangan yang terbuka dan tidak ada penalization, it's decriminalized, the cases of suicide dia makin menurun. Disebabkan apa? Bila kita rasa kita takut untuk berdepan, maka kita akan lebih terbuka untuk meminta bantuan sebelum kita lakukan sesuatu yang mungkin dikesali. Dan lagi satu, apabila seseorang rasa bahawa mereka akan dihukum ataupun keluarga mereka akan dihukum setelah mereka membuat sesuatu, mereka akan pastikan apa yang mereka lakukan itu sangat-sangat, apa orang kata, follow through tu ada. Bermaksud tidak boleh pusing belakang balik. So what I mean is, without saying, we must be careful dengan bahasa yang kita guna ya. Mereka akan pastikan benda tu akan sukses. Jadi kita tidak mahu society yang sebegitu. Kita inginkan masyarakat yang boleh rasa empati dan compassion dan rasa kasih sayang kepada jiran, keluarga dan kawan-kawan kita, supaya kita lebih terbuka. Dan dengan itu, Naz dan Sofia, I hope insya-Allah dengan decriminalization itu, maka orang ramai lebih terbuka dan mendapat rawatan. Sebab itulah harapan saya sekarang. Kerana kes kita makin meninggi, dan juga bukan sahaja mengambil nyawa, tetapi dari segi penderaan, keganasan, dan ini semua faktor-faktor ataupun gejala-gejala kemurungan ataupun anxiety yang harusnya mendapat rawatan yang sewajarnya. Ya, Cik Puan. Kadang-kadang kita lupa ya, kita dealing ataupun berurusan dengan seorang manusia sama manusia. Jadi compassion, empathy itu sangat-sangat penting. Saya sangat setuju. Akhir sekali bagi Damien sebagai seorang songwriter, sebagai seorang yang membantu orang lain menjiwai perasaan menerusi lagu. Apa yang boleh disampaikan untuk semua yang terkesan secara emosinya ketika tempoh yang sukar ini? Damien, silakan. Harapan Damien. Ya. Okey, harapan saya bersama dengan Cik Puan, sebenarnya kita punya objektif untuk buat lagu ni adalah untuk mewujudkan kesedaran untuk masyarakat kita, to reach out kepada orang-orang yang mungkin sedang melalui mental health issues ataupun mempunyai suicidal thoughts ataupun mempunyai kebingungan ataupun mempunyai kawan-kawan ataupun orang sekelilingnya yang mungkin mengalami tanda-tanda tersebut, untuk mendapatkan info ataupun mendapatkan bantuan, juga mendapatkan proper training daripada agensi ataupun NGO yang menawarkan bantuan profesional. Sebab kadang-kadang kita rasa benda ini remeh, tapi sebenarnya ia merupakan penggunaan kepada sesuatu yang lebih parah. Dan kami ingin mewujudkan kesedaran je. Objektif lagu ni bukan untuk mendidik, tapi untuk menyedarkan orang, untuk membangunkan orang, macam nak bagi tahu orang okey sebab yang menyedarkan.
Saya setuju. It's okay to not be okay. It's okay to not be okay. Terima kasih, Yes. Damien. It really needed to be said. Dan saya terujalah dengan orang kata your efforts ya to bring up this voice, this song untuk mewujudkan kesedaran, awareness tentang cubaan bunuh diri ini. Bukan sesuatu yang senang untuk kita hadapi dan semoga harapan anda menjadi harapan kita rakyat Malaysia juga. Terima kasih sekali lagi Cik Puan Sarimah dan juga Damien Mikael. Thank you. Inilah inisiatif yang kita inginkan. Kita terbuka untuk berbicara dan berkongsi tentang apa sahaja. Realitinya 2021 ni macam-macam masalah kita ada. Tepat Jangan sekali. kita simpan kerana kesihatan mental itulah yang akan memastikan kita hari-hari seterusnya. Okey, baiklah, kita ada nak menjengah sikit lah Menjengah apa yang sikit. ada di meja medsos ni, Naz. Sempat kita menjengah sikit. Jadi apa yang kita dapat korek-korek daripada korek? kita korek sikit-sikit dia. Korek dia sikit kan. Jadi antara lain apa yang kita ingin bawakan kepada anda semua. Keputusan untuk kerajaan untuk mengambil langkah untuk membenarkan rentas negeri ini bukan sesuatu yang mudah ya, memerlukan banyak pemikiran berkenaan faktor masa, keselamatan dan ialah pengesanan kontrak bagi mereka yang positif ini jika dibenarkan untuk merentas negeri dan sebagainya. Saya rasa satu perkara yang agak sukar, Nas. Tepat sekali. Jadi insya-Allah Perdana Menteri Malaysia bakal mengumumkan SOP-SOP dan kelonggaran yang baru. Betul. Dan mungkin ada suara-suara di luar sana, bukan masanya lagi, kes kita masih tinggi. Tapi itulah sebabnya kerajaan menyarankan sistem fasa ya. Fasa 1, 2, 3 dan 4. Saya rasa tidak adil untuk kawasan-kawasan seperti Labuan yang tiada kes langsung tiba-tiba harus lockdown juga, tiada sekolah dan sebagainya. Jadi kita rakyat Malaysia harus beranikan diri untuk mencapai norma baru kita ya. Alhamdulillah, satu hari lagi kita bakal menyambut Hari Malaysia ulang tahun yang ke-58. Betul, kita akan bawakan segala yang termantap dan semangat kita sebagai rakyat Malaysia esok. Pastikan anda bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih kerana bersama kita. Kita akan mendoakan kesihatan anda ke mana saja anda pergi. Saya, Sofia Nuzleta bersama dengan Nazrul Rahman signing off Malaysia hari ini. Kibarkan bendera anda jalur gemilang. Temankan kegagalan tergelincir, walau terbentang meluasnya landasan, anda jatuh tersungkur. Kita bangkit bersama